Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu yang paling hangat di media sosial pada waktu ini ialah tentang rombakan Anwar Ibrahim dalam kabinet yang dikatakan bakal angkat sumpah esok. Benarkah ini berlaku? Siapa yang kekal, siapa yang bertukar? Dan pastinya menurut laporan di Esok Awani akan berlaku kejutan. Kejutan yang besar yang diramalkan oleh netizen ialah mungkin Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan juga Khairi Jamaluddin bakal dimasukkan semula di dalam kabinet Anwar Ibrahim. Dan selain itu dijangka oleh ahli-ahli penganalisis politik bebas yang kampung-kampung di kedai kopi. Di kedai kopi mereka kata tidak mustahil Hamzah Zainuddin mungkin masuk dalam kabinet Anwar Ibrahim, dan lebih mengejutkan lagi Azmin Ali. Bolehkah itu berlaku? Saya rasa mustahil, tetapi bagaimanapun kita harus percaya. Politik ini apa-apapun boleh berlaku. Tidak mustahil boleh jadi mustahil, mustahil pula tidak jadi mustahil. Dia akan jadi terbalik, begitulah lebih kurangnya. Tapi yang pastinya, coba teka, siapakah kejutan baru yang bakal angkat sumpah esok kalau benar esok akan ada rombakan kabinet, dan siapa pula yang akan dipecat? Saudara-saudara sekalian, di dalam laporan Esok Awani, angkat sumpah ahli kabinet baru esok, siapa kekal, siapa bertukar, ada kejutan. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan sertai istiadat mengangkat sumpah menteri dan setia sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan dijadwalkan akan berlangsung di Istana Negara pada jam 3 petang Selasa, menandakan rombakan kabinet pertama di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut sumber dari Putrajaya, beberapa menteri akan ditukar portfolio dan jabatan wilayah persekutuan akan kembali dinaik taraf kepada kementerian. Bagaimanapun difahamkan, rombakan ini tidak akan melibatkan lebih dari 6 orang, dengan tumpuan kepada beberapa kementerian termasuk jawatan Menteri Kewangan kedua. Beberapa sumber yang rapat dengan koridor kuasa menjangkakan sosok yang pernah menjawat jawatan sebelum ini dijangka kembali beraksi sebagai pemain utama. Persoalan seterusnya, siapa bakal menggantikan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN? Ada orang mereka kata Khairi Jamaluddin layak untuk menggantikan Salahuddin Ayub, boleh dilantik sebagai senator. Hal ini kata mereka kerana dalam sejarah dan rekod kejayaan, Khairi Jamaluddin lah orang yang paling layak. Beliau sudah membuktikan dalam kejayaan beliau menangani isu COVID-19 pada waktu COVID-19 memuncak. Siapa lagi yang boleh menandingi dan menafikan kejayaan Khairi Jamaluddin? Tentulah pengalaman beliau yang begitu luas, yang kita boleh kata pengalaman yang luar biasa itu boleh membantu Malaysia dalam menangani masalah kos sara hidup. Sumber sama turut memaklumkan mungkin sosok teknokrat bakal diserap ke dalam kabinet perpaduan kerajaan madani. Sekali lagi persoalannya, adakah individu tersebut adalah tokoh yang tidak asing dalam arena syarikat berkaitan kerajaan JLC? Selain itu difahamkan kebanyakan ahli parlimen UMNO yang menjadi menteri akan terus kekal dengan portfolio kementerian masing-masing. Saudara-saudara sekalian, siapa agak-agaknya yang akan disingkirkan dalam kabinet baru Anwar esok, dan siapa pula yang bakal dikekalkan? Cuba Anda ramalkan. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas beberapa hari Isyam Jalil dipecat daripada UMNO, persoalannya sekarang kemana Isyam Jalil, dan adakah beliau akan dijemput atau secara sendirinya menyertai Parti Bersatu? Ini ulasan daripada Harapan Daily, ditulis oleh Sabuddin Hussein. Isyam Jalil dipecat dalam mesyuarat MT UMNO yang tidak dihadirinya. Selain beberapa ahli MT UMNO yang hadir dalam mesyuarat baru-baru ini telah mengesahkan pemecatan itu, dan sekarang ini Isyam Jalil sudah pun mendapat surat pemecatan itu
melalui WhatsApp pada mulanya, dan akhirnya dapat sudah surat surat pemecatan itu. Dan Isyam Jalil sendiri telah menyatakan tidak akan membuat rayuan terhadap pemecatan itu. Menjadi persoalan netizen dan penganalisis politik ialah kemana pergi Isyam Jalil selepas ini. Adakah beliau akan memilih menjadi seperti Syahidan Kasyim yang akan menjadi ahli PAS, ataupun beliau akan memilih menjadi ahli Bersatu, Parti Bersatu, ataupun beliau akan menyertai kumpulan Khairi Jamaluddin yang sehingga kini masih belum mempunyai parti, tapi berehat sekejap untuk mencari peluang di mana yang patut mereka sertai. Walaupun Khairi Jamaluddin telah pun dijemput menyertai Parti Bersatu, tapi Khairi kata daripada menyertai parti itu, lebih baik dia membuat parti baru. Lebih kurang macam itulah yang saya paham lah. Dan ini menjadi persoalan kita ialah di mana pergi Isyam Jalil. Adakah Anda setuju supaya Isyam Jalil masuk Parti Bersatu? Sabudin kata Isyam Jalil masuklah Bersatu secepatnya. Jika tidak dipecat, kenapa beliau dikeluarkan daripada grup WhatsApp, kata beliau sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Isyam Jalil dilaporkan dipecat atas kesalahan. Antaranya mendesak Ahmad Zaid Hamidi, yaitu Presiden UMNO, agar meletakkan jawatan, mencebarnya berdebat, juga mengeluarkan label Barwa DAP, menentang secara terbuka pendirian UMNO, menyertai kerajaan perpaduan, dan tidak hadir mesyuarat Majlis Tertinggi sebanyak 4 kali. Dengan pemecatan itu, Isyam Jalil kini turut mengikuti jejak nasib beberapa pemimpin yang sama sebelum ini, yaitu Anwar Musa, Khairi Jamaluddin, Noh Omar, dan beberapa yang lain. Bermakna terputus sudah hubungan bekas pegawai khas Najib Razak itu dengan UMNO, dan tiada apa-apa lagi yang boleh dilakukannya untuk meneruskan perjuangannya bersama parti tersebut. Nasib dan masa depan Isyam kini terpulang kepada beliau membuat pilihan dan penentuannya. Apakah yang terbaik untuk dilakukannya? Untuk meneruskan karier dan kejayaan hidupnya, Isyam Jalil mungkin ada banyak pilihan di depannya, tapi dalam konteks perjuangan masa depan dan pilihannya kini adalah terbaik hanya satu, masuk Bersatu. Menjadi persoalan sekarang dua. Pertama, mahukah Isyam Jalil masuk Bersatu? Kedua, mahukah Muhyiddin Yassin menerima Isyam Jalil? Itu persoalan dia. Karena Isyam Jalil kita tahu dia adalah rapat dengan Najib Tun Razak, dan Najib Tun Razak lah yang memecat Muhyiddin Yassin daripada UMNO. Masih ingat? Kalau Anda ingat itu, pikir-pikirkanlah, mahukah Muhyiddin menerima Isyam Jalil dalam Parti Bersatu? Dengan menyertai Bersatu, beliau bukan saja boleh meneruskan karier politiknya dengan lebih baik dan melakukan pelbagai serangan lagi terhadap Ahmad Zaid Hamidi, malah berjuang bersama parti itu mungkin amat bersesuaian dengan jiwanya. Dalam waktu sama, berjuang bersama Bersatu yang merupakan parti gabungan Perikatan Nasional juga bertepatan dengan pendiriannya yang menolak DAP sebagai rakan kongsi. Berkaitan hal ini, Isyam tidak harus berlengah lagi untuk mengisi borang keahlian Bersatu. Ditambah beliau juga telah menetapkan pendirian tidak mahu merayu atas pemecatannya. Masuklah Bersatu secepatnya dan mulakan langkah perjuangan daripada sekarang. Maka harapan lebih terbentang untuk beliau dipilih sebagai calon dalam PRU 16 akan datang. Kalaupun PN tak menang dalam PRU 16 akan datang, kalau bertanding di mana-mana kursi parlimen sekalipun atas tiket PN, harapannya untuk bergelar YB amat cerah sekali. Kalau PN menang pula, silap-silap boleh terus jadi menteri. Wah, apa pendapat Anda sekalian? Patutkah Isyam Jalil menyertai Parti Bersatu atau Parti PAS? Ataukah dia perlu menyertai kumpulan Khairi Jamaluddin? Ataukah Muhyiddin Yassin sendiri yang tak nak terima beliau masuk Parti Bersatu? Pikir-pikirkanlah.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.